Al-Hijrah dan sekutu dengannya. Kau dah cakap banyak sangat kan. Okay, pagi ni kita sedang berada di satu majlis yang kita tak sangka. Orangnya biasa kita tengok kat TV kan. Pagi ni dia datang, kita tak perlu buat protokol kan, macam penceramah-penceramah tersohor yang lain. Allah mentakdirkan Ustazah Asma menjadi sebahagian daripada keluarga Al-Jernami. Sudi tak Ustazah? Subhanallah, berbesar hati. Alhamdulillah wa syukurillah. Datang dengan ahli keluarganya dan rombongannya. Tidak pula sedikit ya, ramai. Syukur alhamdulillah. Saya merujuk dari kitab Al-Jahar, muka surat 18 perenggan kedua. Ya. Tadi ingat, mudah-mudahan ingat. InsyaAllah Allah yang mendatangkan ingatan itu. Setiap hari Allah menurunkan 1000 rahmat. 999 rahmat kepada ulama dan penuntut ilmu. Jadi kita ni semua yang mana satu? Ulama tu jauh sekali kan. Penuntut ilmu pun kadang-kadang ada bocornya, ada cutinya. Betul? Jadi tapi kita menumpang. Tetapi Allah berjanji, sabda Rasulullah, setiap hari Allah menurunkan 1000 rahmat, 999 rahmat tu untuk ulama dan penuntut ilmu. Jadi kita berada di majlis ini. Kita tidak menjadi kun aliman awam, bukan ya, kita bukan alim, tetapi kita belajar, kita mendengar hari ini sekurang-kurangnya menjadi orang mendengar. Semua orang bawa pen dan kertas. Bawa, ni memang semua orang-orang yang mengakui merendah diri, bukan Imam Syafi'i kan. Imam Syafi'i dia tak perlu kertas dan pen. Jadi termasuk saya bawa pen dan kertas. Saya tidak akan mengulas lebih panjang, tetapi satu lagi untuk siapa? Rahmat yang satu tadi. Kita ada 1000 rahmat kan? Satu tu untuk siapa? Untuk mereka selain daripada orang yang menuntut ilmu. Maksudnya kita ni golongan yang Allah bahagiakan kerana berada di tempat bonda-bonda ni di institusi pengajian sepanjang hayat, seumur hidup. Kami semua ni menumpang barakah. Masya Allah, tabarakallah. Ustaz, saya tidak akan bercakap panjang. Dengan segala hormat, dengan penuh takzim, mempersilakan Adinda Ustazah Asma Harun untuk menyampaikan tausiah dan gula subuh kita pada pagi ini. Dengan segala hormatnya kita persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Subhanallah walhamdulillah tamla'u wa tamla'ani bainal ardi was samawat. Ucapan subhanallah dan alhamdulillah itu akan memenuhi
akan memenuhi di antara langit dan bumi. Masya Allah, besarnya ucapan kalimah subhanallah walhamdulillah. Pahala ataupun ganjarannya Allah kurniakan bagi yang menyebut dengan rasa khusyuk, dengan gemetar hati, memuji Allah, Maha Suci Allah daripada segala sekutu. Hanya Dia semata-mata Maha Suci Allah. Kita menyucikan Allah di dalam hati kita. Walhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Kita tidak ada apa-apa. Seperti mana Tok Guru kita sebut malam tadi, lahir dalam keadaan berbogel, lahir dalam keadaan miskin, kita lahir dalam keadaan jahil, kita lahir dalam keadaan bodoh. Subhanallah. Bayi yang baru lahir tidak mampu untuk menguruskan diri sendiri. Walaupun nak bergerak satu jengkal pun tak boleh. Kalau dibiarkan, meninggal baby tu. Semalam saya dapat cucu, kucing. Kucing kat rumah bersalin semalam. Tapi bila saya tengok, saya kata, ya Allah, ajaib. Allah nak beri kita rasa terhina tu. Manusia tak boleh nak bersalin seorang, tapi kucing boleh beranak seorang-seorang. Tahu-tahu dah keluar dah 4 orang anak. Tak perlu pergi hospital, tak perlu ada bidan. Allahu Akbar. Kita kata kucing ataupun binatang ni tak berakal. Anak kucing lepas dia lahir dah boleh berjalan. Kita boleh berjalan terus ke lepas bersalin, lepas lahir? Tak boleh. Bila saya tengok pada binatang ni, ya Allah, Allah jadikan manusia lebih lemah daripada binatang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita mulakan pada pagi yang barakah ini dengan satu rahmat yang begitu besar. Disebut oleh Al-Fadilah Ustazah Hajjah Junaidah, kelebihan orang menuntut ilmu. Dan kita semua adalah penuntut ilmu. Mudah-mudahan kita benar-benar dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar kita tidak boleh masuk syurga Allah dengan amal saleh. Walaupun untuk membayar ataupun untuk membalas nikmat mata, kita beribadah 1000 tahun tak berhenti pun tidak mampu untuk membalasnya. Namun untuk dapat rahmat Allah mesti dengan amal saleh. Kita memang tidak boleh masuk syurga Allah tanpa rahmat. Dengan rahmat Allah boleh masuk syurga. Jadi ramai orang yang meninggalkan amal soleh sebab dia kata masuk syurga dengan rahmat, bukan dengan amal soleh. Tapi untuk dapat rahmat Allah mesti dengan amal soleh. Jadi tak boleh lari. Mesti menuntut ilmu, zikrullah, jaga salat, jaga marwah, jaga hubungan dengan manusia dan sebagainya. Allahu Akbar. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah yang kita muliakan, yang kita hormati, yang kita menumpang barakah, Tuan kepada tanah ini, Masya Allah, iaitu Al-Fadil, Tuan Guru kita, Syekh Haji Ustaz rahimahullah, yang dirahmati oleh Allah, hafizahullah, yang dipelihara oleh Allah, iaitu Tuan Guru kita Haji Muhammad Hafiz. Dan subhanallah, seperjuangan, sahabat seperjuangan, sehidup dan semati dan sehidup kembali sehingga ke syurga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Al-Fadilah Ustazah Hajjah Raqiah, ibunda kita, Masya Allah. Dan di sebelah saya Al-Fadilah Ustazah Hajjah Junaidah. Seterusnya Al-Fadilah Ustazah Rahimah. Mana satu Ustazah Rahimah? Masya Allah. Bagi saya bonda-bonda ni semua Ustazah, Masya Allah. Untuk diri sendiri, untuk ahli keluarga, sebab belajar kitab, dah khatam, Allahu Akbar. Seterusnya kepada Al-Fadil Ustaz-Ustaz yang lain yang berada di luar sana, Ustaz yang merakam kamera daripada awal saya datang sampai saat ni, beliau Masya Allah. Mungkin anak anda yang membesar di sini juga ya. InsyaAllah, Alhamdulillah. Seterusnya kepada bonda-bonda sekalian. Boleh kita pusing sekejap, Ustazah Syirah, bonda-bonda, wanita-wanita salihah bidadari di jannah. Amin ya rabbal alamin. Perhiasan dunia yang terindah. Kenapa ya Nabi sebut dunia mata', dunia ini perhiasan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah.
Dan perhiasan terindah adalah wanita yang salihah. Perhiasan-perhiasan ni, Masya Allah, penting tak perhiasan? Dekat dalam rumah masing-masing ada perhiasan tak? Maksudnya rumah tu dihias kan? Di luar rumah dah dihias dengan pokok. Kalau tak hilang seri, dunia ni tak berseri, tak ada wanita. Bayangkan kalau jenderami ni lelaki belaka. Agak-agak boring tak jenderami ni? Agak-agak orang lelaki boleh hidup tak ada orang perempuan? Tak boleh. Subhanallah, memang Allah ciptakan begitu. Dalam sebuah rumah kalau tak ada ibu, tak ada wanita, rumah tu tak berseri. Janganlah pula kita rasa, kenapa Nabi sebut perhiasan? Subhanallah. Nak kata perhiasan itulah yang mengindahkan bumi ini, yang menjadikan dunia ini berwarna-warni. Masya Allah. Dan bila disebut sebagai perhiasan, dia dipelihara. Perhiasan-perhiasan ni kalau pada batang tubuh kita paling mahal, telekong ke, tudung ke, baju ke, omeh, emas. Mana paling mahal? Emas tu paling mahal, perhiasan. Dijaga, dipelihara. Subhanallah. Kerana kemuliaan wanita, Nabi sebut wanita itu perhiasan. Dan Allah memang sebut di dalam Al-Quran, dijadikan perhiasan indah pada pandangan mata itu di kalangan wanita. Nabi kata, Allah berfirman, wanita dulu, harta benda, anak pinak, kebun-kebun, tapi wanita dulu. Masya Allah, Allahu Akbar. Untuk dipelihara lalu dimuliakan. Kitalah ibu-ibu. Sekilas pandang nampak ibu-ibu semua umur 33 tahun. Amin. Sekilas pandang, jangan tengok 2 kilas. Tetapi kenapa sebut umur 30-an tu? Sebab itulah umur wanita syurga. Ahli syurga umur 30-an. Riwayat yang terkuatlah, yang masyhur 33, sekitar itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Bila saya sebut pasal tuan tanah, ini kepada sahabat-sahabat yang bersiaran di FB dan di IG, mungkin subhanallah, mungkin pelik ni, kenapa ustazah mula awal ni? Kan biasa 7 suku baru mula, sebenarnya 7.30. Jadi walaupun tidak diberi notis, 7.30 biasa kuliah Riyadhus Salihin, habis pukul 8.30. Tapi kita mengikut jadual tuan rumah, kita mula pukul 7, kita kena selesai sebelum pukul 8. 7.45 diberitahu oleh saya, sebab pukul 8 tu dah sarapan pagi. Nanti kan keluar macam-macam muzik pula kan. Subhanallah, dalam perut lah bunyi muzik, dalam perut, kelaparan. Subhanallah. Jadi sahabat-sahabat, mungkin ada yang terkejut. Walaupun terkejut tu ada dah 2K lebih, 2,000 lebih. Dan yang tidak kita tahu, para malaikat mudah-mudahan memenuhi setiap ruang. Amin ya Rabbal Alamin. Bila sebut pasal tuan tanah, Masya Allah, kita teringat, dan kisah ini dirakam di dalam Al-Quran. Kisah ibunda kita Siti Hajar. Dan juga Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Dan anak-andanya Nabi Allah Ismail alaihi salam. Masya Allah. Ketika ditinggalkan di sebuah tanah yang gersang. Dan dalam firman Allah, Allah sebut, kan, tanah itu tuannya adalah Sayyidatina Siti Hajar. Dan juga anaknya Nabi Allah Ibrahim. Masya Allah. Ketika ditinggalkan di tanah yang gersang itu, tidak ada sumber air walaupun satu titik. Maka tidak ada apa-apa pokok dan tidak ada binatang. Sebab binatang tak boleh hidup jika tidak ada sumber air. Pendek cerita, akhirnya keluarlah air Zam-Zam. Bila keluar je air, burung-burung yang berterbangan mula menjadikan itu tempat untuk dituju. Jadi kabilah-kabilah ni, kabilah-kabilah Arab, musafir yang melintasi padang pasir, mereka nak cari sumber air, mereka tengok mana tempat burung yang ada berterbangan di langit, kan, di awangan. Jadi bila mereka melihat daripada jauh, maksudnya ada burung-burung lah di kawasan tu, mesti ada sumber air. Bila mereka sampai, subhanallah, dan doa Nabi Ibrahim sendiri di dalam Al-Quran diceritakan, Nabi Ibrahim mendoakan supaya ia didatangi. Sebab Nabi Ibrahim melihat tidak ada manusia di situ. Dan mereka dikenali dan mereka dihormati oleh manusia. Bila sampai di situ, mereka melihat 2 orang ni.
di tanah yang gersang yang tidak ada bangunan apa-apa ini, subhanallah, Sayyidatina Siti Hajar, ibunda kita, dan juga anak-anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Apa yang berlaku? Setiap orang yang datang mesti minta kebenaran dulu daripada dua ni. Mereka dikenali sebagai tuan tanah yang membuka tanah. Jadi yang membuka tanah ini, daripada hutan belantara, tak ada elektrik, tak ada sumber air. Dengar cerita daripada malam tadi, daripada dulu mari tak ada sumber air. Subhanallah, ibunda kita Hajjah Rakiyah lahir dan dibesarkan daripada kawasan bandar Kuala Lumpur. Masa tu dah ada sumber air, dah ada sumber elektrik. Tiba-tiba datang, tinggalkan tempat yang dah ada sumber, yang dah siap, ke sini yang tidak ada sumber air, tak ada sumber elektrik. Kalau difikir pada fikiran ni, orang kata orang tak betul je. Orang yang tak ada sumber air, sumber elektrik, pergi ke bandar, pergi ke kawasan nak ada sumber air, sumber elektrik, tiba-tiba dia daripada tempat yang dah ada pergi ke tempat tiada. Ni orang yang hilang akal ni. Tak waras ni. Tetapi apabila Allah dah berikan cahaya kepada hati, tempat yang gelap jadi terang benderang. Tempat yang tidak ada orang dikerumuni manusia. Allahu Akbar. Mereka ini tuan tanah. Sebab itu ibu-ibu, para penuntut ilmu, para musafir bila datang ke sini wajib jumpa dan minta izin dengan tuan tanah untuk berdiam di sini, dapat restu. Sebagaimana Allah takdirkan pada saat itu, setiap manusia datang mesti minta izin dengan ibunda kita Siti Hajar. Anak-anaknya masih kecil tapi berjumpa. Diberi kebenaran duduk, akhirnya daripada bumi yang gersang jadi kota Makkah Al-Mukarramah. Sehingga hari ini didatangi, kan, dikunjungi oleh jutaan tanpa henti umat Islam seluruh dunia. Begitu halnya menjadi kepada bumi yang barakah Al-Jadrami ini. Masya Allah. Sebab itu diberi gelaran oleh Al-Habib Syekh yang datang kata Jadrami ini adalah Madinah Saghir, bumi Madinah ataupun bumi Makkah yang kecil. Sebab dari segi sejarah tu seumpama seperti sebagaimana dibuka sejarah tanah Makkah Al-Mukarramah. Allahu Akbar, subhanallah. Kalau Kelantan diberi gelaran Serembi Makkah kerana adalah perkaitannya. Begitulah di sini diberi gelaran Madinah Saghir, Madinah kecil. Kita tak tahu apa berlaku nanti keluarnya Dajjal. Semua orang nak masuk ke kota suci ini sebab di situ Dajjal tak boleh masuk. Dan sudah tentu ibu-ibu kita berdiam dan bertahan di sini. Mudah-mudahan di sini juga menjadi satu benteng kuat. Tentera Al-Mahdi berada di serata dunia ketika itu. Dan mudah-mudahan kota ini juga tempat di mana dipelihara, dikukuhkan dengan rotib-rotibnya, dengan selawat-selawatnya. Allahu Akbar. Sebab benteng pertahanan ketika itu ada orang mempertahankan daripada rasa lapar dengan dia dah simpan lama bekalan beras. Tetapi ada orang tak ada beras pun, orang susah, fakir, miskin. Tetapi Allah hilangkan rasa lapar kerana benteng sebenar ketika itu adalah zikrullah. Dan ibu-ibu di sini dilatih setiap hari dengan zikrullah, mengingati Allah. Allah dah sebut, barang siapa yang mengingatiku, Allah perintahkan supaya mengingatinya. Azkurkum, Allah kata pasti aku akan mengingatinya. Dan apabila Allah mengingati hambanya, Allah tidak akan berikan dia lapar walaupun tidak ada makanan berbulan, berhari, bertahun dia tak makan. Zikrullah itu umpama makanan. Kalau fikir logik akal memang tak logik. Sebab kita kena nasi juga baru kenyang. Allah mampu mengubah. Sebagaimana dalam peristiwa Ashabul Kahfi 300 tahun lebih tanpa makan, tanpa minum. Allah bolak-balikkan. Allah tak beri rasa lapar. Kita kalau tidur sehari, kalau tak makan, memang automatik lah pukul 12, pukul 10 tu terkejut. Ui, lapar lah, terkejut lapar dulu. Rasa lapar. Allah boleh buat kun fayakun. Allahu Akbar, subhanallah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ibunda-ibunda sekalian, Masya Allah. Tadi kan bila Ustazah Hajjah Junaidah sebut tidak ada protokol semua, saya baru perasan. Sebab biasanya kalau jemputan ceramah, sekurang-kurangnya lah 3 bulan.
kena tempah. Maksudnya booking tu. Kalau tahun 2022 ni dah penuh dah ni. Ada orang nak minta ceramah, kena beritahu hari tahun depan tak? Bukan nak kata bagus sangat ya. Subhanallah. Cuma nak beri gambaran, bukan nak kata sibuk, bukan nak kata bagus sangat ya. Tak ada apa pun. Sebenarnya tidak ada apa-apa kita ni. Cuma begitulah jadualnya dengan PA. Dulu PA seorang, lepas tu PA 2 orang. Tu pun masih tak cukup kan. Namun saya merasakan bahawasanya bila sampai di sini betul-betul saya tidak ada apa-apa. Dan bukanlah di sini saja. Mana-mana pun kita memang tidak ada apa-apa. Kita semua penuntut ilmu, kita semua jahil. Allahu Akbar. Sayalah yang merasakan kesyukuran yang tidak terhingga diterima, diraihkan oleh Tuan Tanah Hajah Rokiah, oleh Habib, oleh Syekh, oleh Ustazah, oleh ibunda-ibunda. Allahu Akbar. Orang yang istiqamah dengan amalan para wali. Bila sebut para wali ni, dalam siri sebelum ini Riyadhus Salihin ada kisah. Kisah tu dah sampai ataupun depan, saya dah lupa sebab sebenarnya dah khatam berapa kali Riyadhus Salihin masa sebelum ni lah. Sebab kita mengajar berkitab kan Ustazah. Kan ada kisah yang beberapa orang, bukan beberapa orang, 3 orang pemuda, 3 orang lelaki yang terperangkap dalam gua tu ibu-ibu. Yang terperangkap dalam gua, ibu-ibu semua dah tahu ni. Kemudian mereka bertawasul dengan 3 amal soleh kan. Yang pertama, tawasul dengan kebaktian kepada ibu bapa. Yang kedua, bertawasul dengan amalan dia meninggalkan perbuatan zina ketika dia dah mampu melakukan. Yang keempat, bertawasul dengan amalan dia menjaga binatang tu kan. Dengan pekerja dia tu, amanah dia, gaji tu dia bayar gaji. Maksud dia seorang majikan yang sangat amanah. Allahu Akbar. Masuk gua, jatuh batu besar, tertutuplah gua tu kan. Tolak-tolak memang mustahil manusia mampu menolak. 3-3 ini bertawasul dengan amal soleh. Dan sebahagian ulama mengatakan mereka ini wali Allah. Ciri-ciri wali Allah adalah doa makbul on time. Macam mana mereka berdoa dengan Allah bertawasul, time tu juga Allah buka batu. Allah tahu gerakkan batu. Ini ciri-ciri wali Allah. Orang yang sangat dekat dengan Allah. Dan kita tengok ketiga-tiga ciri dalam kisah ini, mereka bukan bertawasul dengan ibadah-ibadah yang hebat. Ya Allah, aku bangun malam tak berhenti. Ya Allah, aku habiskan Al-Quran 3 hari. Habis khatam 30 juzuk. Puasa tak pernah henti puasa sunat. Mereka bertawasul dengan beberapa amalan tetapi istiqamah. Itu yang mahalnya. Ada orang dinaikkan Allah darjat kewalian kerana amalan-amalan kecil tapi istiqamah. Ibu-ibu yang berada di sini, kalau balik rumah lah cuti, berapa hari boleh bertahan istiqamah dengan ratib? Berapa hari boleh istiqamah dengan solat di awal waktu? Subhanallah, kadang sehari dah kalah dah Ustazah, 2 hari, innalillah. Dengan cucu, tiba-tiba kat rumah tu datanglah tetamu, anak bawa pergi jalan holiday lah, apalah, penat, tertidur dan sebagainya. Sebab itu dipilih oleh Allah untuk berada di sini adalah satu nikmat, satu rahmat yang sangat besar. Yang jauh lebih besar untuk disyukuri daripada nikmat. Ada rumah, ada kereta, ada anak pinak, ada harta benda, ada ni. Nikmat ini seolahnya menjadi satu tanda untuk diberikan husnul khatimah, untuk diberikan darjat kewalian. Allahu Akbar. Sebab bila kita lihat dan kita baca kan syarah daripada alim ulama tentang wali Allah itu, yang kita gambarkan wali Allah ini orang mesti soleh, orang yang ada karamah. Sebenarnya wali Allah itu adalah orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang saleh, yang melazimi amal-amal saleh. Allahu Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Allah. Jadi sekarang dah pukul 7.30. Ustazah, kita 7.45 ke boleh lajak sikit 7.50? Saya kan di sini saya kata penjaga masa ataupun wakil tok guru kita, iaitu Syekh Habib, Tuan Guru Ustaz Haji Adib. Ingat nak sebut siapa ya?
Sebab subhanallah, mana-mana kan saya pergi, mereka sebut kalau apa yang Haji Adik cakap tu wakil Tok Guru tu. Jadi dan dia juga penjaga masa. Saya duk perasan daripada awal pertama saya datang, Ustazah kita ada 5 minit lagi ya. Tu tanda-tanda tu ya. Ustazah ni tengah makan semalam, pesan kepada Ustazah, suruh sampaikan Ustazah ada 13 minit lagi ya. 13 minit pun cakap. Kita kan biasa 10 minit, 5 minit kan. 13 pun 3 tu pun yang baik kira. 13 minit lagi ya. Okey, saya pun makan ni sikit lah sebab target masa nak kena sampai. Masya Allah, Allahu Akbar. Memang kehidupan kita sebenarnya setiap saat tu memang berharga. Untung ibu-ibu ada orang yang jaga masa macam ni. Sebab kan ulama kata masa ni akan, kalau kamu tak potong dia, kamu tak jaga masa, akan potong kamu. Masa akan potong kamu. Masa akan memotongmu tu pun masuk dia dalam. Kita esok setiap saat berdetik kan akan dihisap oleh Allah. Kalau tak ada orang jaga masa macam ni, masa kita lalai. Allahu Akbar. Masya Allah. Tengok ini penjaga mic juga penting sangat. Dia bisik. Okey, baik-baik. Subhanallah. Okey, insya-Allah kita akan baca kita akan sambung sedikit pengajian berkitab kita, kuliah Riyadhus Salihin kita, insya-Allah pada hari ini, sebab kita terikat juga memang setiap pagi kan kita ada kuliah Riyadhus Salihin. Hari ini siri yang ke-105. Jadi kalau siapa yang nak ikuti, mungkin ada yang baru ikuti. Hari ini dah 105. Kita dah masuk ke bab yang kelima, bab muraqabah. Dah 105 baru bab yang kelima. Nampak tak nipis? Nampak tak jauh beza tu? Ni, ini. Sebenarnya Tuan Guru kita pun sama kan? Kadang satu malam pengajian tu, satu baris je. Tapi sejam setengah disyarahnya. Kan? 1 jam disyarahnya. Subhanallah, huraian tu. Dan jangan pernah merasakan bahawasanya nak cepat habis. Subhanallah. Bahkan Allahu Akbar, lagi lambat habis kan, nipis je tapi setahun baru nak habis. Kita ini bukan mengejar silibus kan, bukan macam pelajar universiti nak cepat habis sekian-sekian. Kita mengejar barakah pada ilmu yang ada pada dada, pada batang tubuh para alim ulama. Subhanallah. Sebab tu ibu-ibu kan, kalau perasan minta maaf lah, saya nak duduk kat sana, nak duduk ngadap muka Tuan Guru. Bukan kata TV tu ni, dia lain, tengok secara jelas wajah Tuan Guru tu. Tapi jangan semua berebut tak muat pula kan, jadi bergile-gile lah. Subhanallah, melihat wajah alim ulama ini mendatangkan ketenangan, menambahkan iman, menambahkan kekhusyukan dalam majlis ilmu tu. Subhanallah. Itu yang semalam bila duduk tengok tu kan, datang sekejap beberapa orang staff tu kan, terkejut saya. Sebab duduk tengok, duduk dengar, staff datang, Allahu Akbar. Sebab ia membantu. Sebab ada orang hadir majlis ilmu, memang semua orang dapat ilmu, semua orang dapat pahala. Duduk je pahala. Tidur ke khusyuk terlebih kan. Khusyuk terlebih, Tok Guru mula nampak Tok Guru kedua, lama-lama nampak Tok Guru dah ada 2. Kenapa? Lama-lama langsung dah Tok Guru dah tak nampak. Kan dah terlebih khusyuk. Allahu Akbar. Tapi tetap dapat pahala. Tetapi masing-masing bila balik berbeza, kantong pahala tu berbeza. Ada orang dapat pahala duduk majlis ilmu. Ada orang dapat pahala duduk dan dapat ilmu. Ada orang dapat pahala duduk, dapat pahala ilmu. Ada pahala khusyuk. Ada orang dapat tambahan pahala faham. Ada orang duduk sejam tak faham apalah Tok Guru cakap. Panjang benar sampai situ, sampai mereka, sampai USA, sampai tak dapat. Dia tak dapat tangkap contohlah ya. Sebab itu tingkatan yang pulang itu berbeza. Ada dapat sekian-sekian lagi, ada yang balik menyampaikan pula. Allahu Akbar, subhanallah. Tapi sekurang-kurangnya pahala besar berdiam di majlis ilmu tu pun dah sangat besar. Kan hadis Nabi SAW, barang siapa yang menuntut ilmu berada di majlis ilmu, dinaungi oleh para malaikat menaunginya. Tapi tak nampaklah ibu-ibu kan.
Kalau nampaklah orang yang pergi menuntut ilmu, malaikat menaungi, memang tak ada Shopee Komplek. Penuh majlis ilmu sebab duk nampak, dapat naungan malaikat. Kemudian Nabi sambung, didoakan oleh seluruh makhluk. Sehingga kan burung berterbangan, ikan-ikan di lautan mendoakan dan memohon ampun. Kalaulah alam ghaib itu Allah buka hijab 5 minit je, dengar ikan-ikan dalam lautan sebut nama-nama orang menuntut ilmu, tak ada orang yang berpeleseran di jalanan, semua berebut mana majlis ilmu sampai tak muat nak dapat doa daripada makhluk. Tetapi kerana itu alam ghaib, ia bergantung kepada iman, iaitu kepercayaan. Kerana ibu-ibu percaya dengan janji-janji Allah, janji-janji Rasulullah, istiqamahlah juga. Dan saya tengok ramai yang hebat datang dengan kursi roda kan, yang elektrik, yang itu yang ini. Lepas tu bila nak naik ke tangga tu guna payung. Kaki nombor 3 naik. Ada yang dah bongkok 3, bongkok 4, bongkok 5, bongkok 7. Ya, saya nampak ada yang ibunda kita yang bongkok ni. Subhanallah, gigih. Ya Allah, itu yang saya kata, setiap detik saya berada di sini, hati sebab semuanya ilmu daripada pandangan mata. Ada orang melihat sesuatu dengan pandangan mata, ada orang melihat sesuatu dengan pandangan hati. Ada orang yang sedang mendengar saat ini dengan telinga, ada yang mendengar dengan hati. Dia akan jadi lama sangat kesan dia itu. Kesan. Dan apa yang Tok Guru kita sebut malam tadi, bila hadir majlis ilmu kan, ingat tu, diingat dengan hati bukan dengan akal. Akal ni banyak benda fikir, ibu-ibu balik macam-macam fikir kan. Hilang, cepat hilang. Tapi bila mendengar dan mengingat dengan hati, guru kita, syekh kita sebut, hati Allah buka seluas alam. Allahu Akbar. Ke rasa kecil alam. Tidak ada saintis sampai hari kiamat boleh sampai ke langit, walaupun langit pertama, tempat tinggal para malaikat, orang-orang soleh, roh-roh orang soleh. Besar sangat. Tetapi kita tak latih mendengar dengan hati. Allahu Akbar. Okey. Ustazah kena baca juga. Tok Guru kita gitu juga kan. Pergi-pergi balik. Pergi-pergi balik. Baru nak start, pergi lagi. Masya Allah. Allahu Akbar. Hari ini kita sampai ke hadis yang sangat panjang, iaitu hadis yang Subhanallah, hadis yang ke-65 dalam susunan kitab Riyadhus Salihin, dan ia merupakan hadis yang ke-6. Bila sebut malam tadi, Tok Guru guna ayat sedikit. Macam mana? Betul kan? Sedikit. Bukan sedikit. Sikit. Sikit. Ataupun sikit. Sikit. Kit tu kan yang panjang kan? Okey. Kalau sebut sedikit, macam dah sedikit dah. Tapi bila sebut sedikit, maksudnya lagi sikit. Betul tak? Masya Allah, penting tu. Sebab tu dalam ayat Al-Quran kan ada kita sebut mat tu lah kan. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 6. Subhanallah, semua tu ada seni-seninya kan. Bila saya sebut hadis ni panjang, panjang. Bila sebut panjang, memang panjang betul. Jadi kadang-kadang kita baca matan hadis tu, subhanallah, tetapi kerana panjang sangat tu kita tak baca. Tapi sebagai ambil barakah membaca hadis Nabi, barakah ya baca hadis Nabi. Ibu-ibu kan selalunya dengar ustazah, tok guru kita baca. Tapi wajib di rumah masing-masing kena ada kitab hadis. Dan memang ada. Kan memang ada, macam-macam kitab ada ni. Semua dah jadi ustazah dah belakang ni. Jadi jangan semata-mata terus baca terjemahan, ambil barakah membaca matan hadis tu. Jadi saya baca tak penuh lah. Lepas tu kita pergi kepada terjemahan. Subhanallah. Dan saya nak mengajak ibu-ibu juga baca bersama. Boleh ya? Walaupun tak penuh, kita berhenti separuh. Biasa kalau panjangkan para alim ulama ni sebut lepas tu ila akhir hadis. Sehingga akhir hadis, tak baca sampai habis. Jadi ramai yang saya pergi bila pergi mengajar, kan, bukan mengajar sebenarnya, berkongsi. Saya akan baca hadis dan saya minta semuanya baca juga.
Dan lepas habis ada ramai nenek-nenek, ustazah dah 60 tahun hidup, baru kali pertama saya baca hadis Nabi. Al-Quran biasa dibaca, tetapi ramai orang kita tak baca terjemahan. Hadis pula terbalik, baca terus terjemahan, tak baca hadis. Sedangkan hadis juga adalah wahyu Allah. Membaca hadis Nabi juga dapat pahala. Masa kita baca Quran, kita membaca kalamullah. Baca hadis Nabi, membaca kalamu Rasulullah. Subhanallah. Mencintai Allah, bacalah kata-kata Allah. Kita sedang menyulam cinta dengan Allah. Baca hadis Nabi sedang menyulam cinta Nabi SAW. Seolahnya kita ulang balik. Kan orang kata, saya ingat pesan mak saya. Mak saya kata, betul tak? Mak saya cakap, kita ulang apa yang mak kita cakap. Itu tanda anak yang sayang mak dia. Dia ulang-ulang apa mak dia pesan. Kita sebagai tanda kita cinta Nabi, ulang-ulang apa yang Nabi pesan. Memanglah bahasa Melayu tu samalah apa yang Nabi pesan. Tetapi bila kita sebut sebagaimana kalamu Rasulullah sebut, sudah tentu ada barakah yang berbeza. Okey, insya-Allah. Ikut ya, ibu-ibu sekalian, duduk tegak. Subhanallah, ada yang khusyuk wa tawaddu'. Masya-Allah. Tarik nafas dalam-dalam. Okey, tarik. Okey, lepas. Masa lepas tu ibu-ibu sebut Allah. Kan? Okey. Tarik lagi, tarik dan dalam, tahan, lepas. Allah. Okey, saya nampak macam ada yang tarik biasa je. Ni tarik lebih ni ya, tarik dalam dan tahan. Kali ni tahan 5 minit, boleh? Tak boleh. 5 saat je, 5 saat. Okey. Tarik. Tahan, lepas. Allah, Allahu Akbar. Ibu-ibu, semalam berapa kali kita tarik, kita lepas nafas? Ada siapa kira tak satu hari dia berapa kali dia tarik nafas, lepas nafas? Tak pernah kira, tak tahu berapa juta kali. Tak tahu berapa ribu, berapa puluh ribu. Kita tidak pun mensyukuri untuk setiap tarik dan lepas nafas kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nenek makan. Nak syukur ni. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nescaya kita tidak mampu makan, semua tak mampu. Itu nikmat percuma yang kita tidak sedar. Setiap saat kita tarik dan lepas nafas. Sebab pada saat kita tarik dan lepas nafas, ada ramai yang berhenti tarik dan lepas nafas, mati. Mati. Dah tak ada nafas, dah ditarik. Sebab ia percuma, sebab itu kita kurang syukur, sebab percuma. Bayangkan kalau kena bayar. Semua sesak nafas belaka. Nafas sikit-sikit. Kenapa bil yang lepas pun tak bayar lagi, Ustazah? Bil tak bayar lagi sebab bil sampai cukup bulan. Setiap oksigen yang disedut macam elektrik yang kita guna kena bayar kan? Sampai bil, bil tinggi sangat, jimat-jimat guna sikit-sikit. Nafas jimat-jimat guna sikit-sikit. Sebab apa? Yang tahun lepas pun tak dibayar lagi. Tapi Allah bagi percuma, dan kebanyakan barang yang percuma, maka manusia kurang mensyukurinya. Mata percuma kurang syukur. Bila dah tak nampak, barulah sanggup bayar walaupun ratus ribu, gadailah semua untuk beli mata. Baru rasa betapa besarnya nikmat mata. Itu yang kita kadang tu duduklah sebut lutut ni duk sebut lutut kan? Tak adil, tak adil. Hajar sehat-sehat tapi lutut ni patutnya kena sebut sehat, mata sehat, telinga sehat, hidung sehat, mulut sehat, gigi elok, lidah elok, tangan semua elok, apa semua alhamdulillah. Sebab lebih banyak untuk disyukuri berbanding untuk disebut. Satu nikmat Allah tarik. Syukur Allah tarik sakit lutut tu. Kalau tak mungkin tak sampai generami ni. Kalaulah lutut tu macam orang muda sama, tak tahu duduk kat mana, kat UK kejap. Sebab orang kaya belaka ni, kejap duduk kat New Zealand, kejap duduk sini. Tak sampai majlis ilmu. Sebab lutut dah sakit, anak ajak berjalan, puilah, mak tak larat. Mak nak duduk situ, tak larat. Kalau tenaga muda ni, duduk shopping tak berhenti-henti ni kan. Tapi itulah nikmat menjadi warga emas, menjadi tua,
Allah dah turunkan nafsu membeli belah, nafsu nak mengumpat. Tak tahu kok semangat lagi yo. Ustazah ngumpat lain macam Ustazah. Cukik lutut pun jadi lupa. Boleh berdiri setengah jam. Kalau solat imam lama dah rasa ketah dah lutut, tapi ngompet boleh tepi tingkap tu kan. Sambil-sambil. Allahu Akbar, na'udzubillah. Okey, insya-Allah kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Semangat lagi ya, kena semangat, suara kena, kita semangat tu tak semestinya suara kuat, tapi bila suara kuat tu nampak semangat. Masya Allah. Inna salasatan min bani Israel abrasa wa aqra'a wa a'ma aradallahu ayyabtila, minta maaf, ayyabtaliyahum fab'atha ilaihim malaka fa'atal ibrasa fa'atal abrasa faqala ayyu syai'in ahabbu ilaika qala launun hasanun wa jildun hasanun wa yadhhabu anni alladhi qad fazirani annas ila hadis Nabi ila akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, yang terakhir tu sehingga akhir hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang bila habis baca hadis Nabi tu, kita boleh sebutkan sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maha benarlah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca firman Allah kan kita sudahi dengan maha benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa taala, firman Allah. Jadi ibu-ibu tinggal lagi 4 minit. Nak 7.50. Kalau tak datang penjaga masa. Kan, subhanallah. Hadis ni panjang. Jadi kita dengarkan, saya harap saya sempat habis dalam masa 4 minit ni sampai habis. Kalau tak, cerita tu tergantung. Walau bagaimanapun cerita ini akan disyarah bersambung pada pagi besok. Tapi sebab pagi besok saya berada di Kedah. Ada kuliah-kuliah sampai hari Ahad, penuh pagi, petang, malam. Jadi pagi besok Ustaz Hamizan akan menggantikan dengan kuliah Raudah. Dia tak tahu tu, saya terus sebut ya, Ustaz Hamizan, pagi besok Ustaz Hamizan. Jadi saya akan sambung kisah ini pada Isnin minggu depan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dan kisah ini kisah sahih daripada Nabi Muhammad, muttafaqun alaihi. Maksudnya riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis sahih. Dan Nabi Muhammad juga, Nabi kita suka bercerita. Kalau kita baca kitab Riyadhus Shalihin ni, banyak cerita, ada cerita pendek, ada cerita panjang. Sebab itu kalau kita tengok Tok Guru kita banyak cerita. Kan? Sebab apa? Dalam Al-Quran juga banyak cerita. Perasan tak? Baca sikit, sekejap masuk kisah Nabi Musa. Baca lagi, kisah Nabi Ibrahim pula. Kadang-kadang diulang-ulang, surah berbeza tapi kisah tu diulang-ulang. Kerana memang tabi'i yang Allah ciptakan manusia ini, fitrah, suka kepada cerita. Kena selang-seli, tak boleh straight je mengajar, kena selang-seli cerita. Kerana cerita ataupun kisah adalah sejarah yang berulang. Bila kita baca kisah ni, kita akan nampak ia berlaku pada hari ini, sentiasa berulang. Allahu Akbar. Baiklah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda.
sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang daripada kaum Bani Israel yang terdiri daripada penderita yang menderita sakit kusta dan sakit botak dan sakit buta. Jangan terasa hati pula ya tuan-tuan haji yang botak kat luar. Itu botak umur, bukan botak sakit. Tapi ada orang muda lagi 20, 30 dah botak sebagai tanda sakit. Jadi menderita penyakit kusta, botak dan juga buta. Allah Subhanahu Wa Taala hendak menguji mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang malaikat kepada mereka. Allah ingin menguji mereka, seolahnya mereka ini bahan uji kaji Allah. Saya baca syarah, saya dah baca syarah, sebab itu saya syarah terus tu. Minta maaf ya. Tapi syarah penuh tu kena sambung minggu depan. Kenapa disebut Allah ingin menguji? Mereka ini jadi bahan uji kaji untuk diberikan panduan dan manfaat untuk kita hari ini bila sampai cerita ni kepada kita. Subhanallah. Kerana Allah Maha mengetahui apa yang bakal berlaku kepada 3 orang lelaki ini. Sebelum daripada Lauh Mahfuz lagi Allah dah tahu dah. Sebelum Allah utuskan malaikat untuk menguji mereka, Allah dah tahu. Subhanallah. Jadi menguji ini adalah untuk kita. Okey. Nampak tak Ustazah dah kemas beg? Itu adalah petanda yang lebih semakin kuat. Okey. Mungkin Haji Adib bagi mesej kan? Ustazah kemas beg. Masya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala hendak menguji mereka. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengutus seorang malaikat kepada mereka. Maka sang malaikat mendatangi penderita kusta dan berkata, keadaan seperti apa yang engkau inginkan? Datang jumpa yang kusta, tanya, kau inginkan apa? Lalu yang sakit kusta ni pun berkata, dia menjawab, warna kulit yang indah dan kulit yang bagus. Di samping itu penyakit yang membuat orang jijik kepadaku ini lenyap daripada diriku. Lantas malaikat mengusapnya, dalam sekelip mata lenyaplah penyakit yang menjijikkan tersebut daripada sekujur tubuhnya dan ia dikurniakan warna kulit yang indah. Sang malaikat bertanya lagi, harta apa yang engkau inginkan? Malaikat tanya pula soalan, dah cantik, dah hilang sakit, tanya lagi soalan yang lain. Ia menjawab, unta. Atau dia mengatakan sapi. Perawi hadis ini menyatakan antara dua, sama ada unta ataupun dia minta sapi. Kan? Sapi ni macam kambing, macam biri-biri. Antara unta ataukah sapi. Lalu dikurniakan unta yang bunting. Kemudian malaikat mendoakan semoga Allah memberikan keberkahan kepadamu atas unta ini. Unta tu membiak jadi daripada satu lembah ke satu lembah dan sebagainya. Jadi kisah itu berhenti di situ. Masya Allah. Belum lagi masuk kepada kisah si botak dan belum lagi kepada si buta. Dan dia sambung lagi kisahnya sebab dah jadi kaya raya semua. Malaikat datang balik. Dan saya percaya sebenarnya ibu-ibu semua dah pernah dengar kisah ini. Namun memang Allah jadikan manusia ini, innal insanu la yakhlu. Innal insan la yakhlu anil khati'i wan nisyan. Manusia ini tidak sunyi daripada lupa dan daripada buat salah. Memang elok pun jadi lupa tu. Kalau tak kan, ibu-ibu kita rasa boring. Sebab apa? Kalau semua ingat, oh ini dah cerita, okey ini dah pernah dengar, oh firman Allah ni. Ingat semua. Tetapi kita ni ibu-ibu kan, 10 kali, 20 kali, ibu-ibu dah ada 60 tahun. 60 tahun sambut Maulidur Rasul, Isra' Mi'raj. Setiap kali dengar kisah Isra' Mi'raj terlepong. Macam kali pertama dengar. Padahal dah 40 kali dah dengar. Sahih, Allahu Akbar. Sebab itu jangan merasakan lupa itu satu perkara yang, lupa ni kan kita rasa buruk kan. Banyak lupa. Sebenarnya ada nikmat, ada rahmat. Subhanallah, alhamdulillah. Tu yang jadi macam menarik nak dengar tu kan. Padahal dah pernah dah cerita ni dah masyhur. Jadi alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf segala salah dan silap kekurangan. Saya sayang sangat ibu-ibu muslim
muslimat, perhiasan terindah, wanita salihah, bidadari di jannah sekalian, sama ada yang hadir di sini ataupun di alam maya, masya-Allah. Terima kasih juga kepada Al-Jannah Rami, alhamdulillah Ustazah Hajah Rakiah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Kehadiran di live lebih kurang dalam 5,000 lebih, masya-Allah. Moga semuanya Allah temukan dan Allah satukan kita kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab bighairi azab wa la taj'alna min ahli nar. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan ahli syurga Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Semuanya ya Allah, ibu bapa kami, guru-guru kami ya Allah, para alim ulama sekaliannya ya Allah, anak cucu kami ya Allah, semuanya berkumpul di syurga Firdaus tanpa dihisab, tanpa diazab. Dan mudah-mudahan kita mengharapkan Allah menyelamatkan kita walaupun satu saat tidak dicampakkan ke dalam nerakanya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Kembali kepada Al-Fadilah Ustazah. Okey ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazak kepada yang berbahagia Dinda Fadilah Ustazah Asma. Tak puas kan? Berapa orang 45 minit? Itu mana tadi gaduh kejap. Saya pengacara suka hati saya lah. Saya nak bagi 5 minit ke, saya cakap 5 minit 20 je kata. Asma kata 30. Tapi sebenarnya memang tujuan kita memang ada Ustazah Asma yang cakap. Ini ada boring dengan muka saya dengan saya cakap kan. Jadi pada pagi penuh barakah ini sebenarnya dia menumpang barakah model-model Ustazah Rosmah, Ustazah Zai, guru Quran kami di sini, semua Datin Farida, Datuk Jamal pun hadir, Datin Razak pun ada di luar sana. Difahamkan dari Syekh pun turun. Jadi Puan Nurul ada kat sini, Ketua Muslimat Al-Jannah kita, ya. Dan saya tak akan bercakap panjang sebab masa dah time. Kita tutup sikit pagi ni dengan qasidah boleh tak benda? Allahu Akbar, indahnya. Qasidah yang ada di kasut lah. Misal kita baca kan? Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Rijal muslimin, Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana